Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aizat bin Ahmad dan nombor matrik saya di 21213869. Okey. Pada hari ini saya akan memberitahu tajuk video saya berkenaan tentang ajaran sesat. Okey. Seperti sedia maklum, kita tahu bahawa di Malaysia ataupun di dalam negara kita mempunyai ajaran selain daripada ajaran agama Islam, iaitu ajaran sesat. Okey, seperti yang kita tahu, ajaran sesat ni adalah ajaran yang terpesong daripada ajaran agama Islam. Okey, yang seterusnya, kita sebagai pegangan umat Islam, kita dibagi tahu dan diberikan ajaran mengikut fatwa, iaitu Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita mempunyai 3 konsep, iaitu daripada segi akhlak, akidah dan juga syariah. Terusnya, ajaran sesat ni adalah suatu ajaran yang menggunakan nama hanya sekadar sebagai nama Islam sahaja. Walau bagaimanapun, ajaran ini dia tidaklah mengikut sebagai yang kita tahu dalam ajaran Islam diberi hukum yang seperti kita maklum, kita akan tahu hukum-hukum yang sebenar. Manakala daripada segi ajaran sesat pula, dia tidak mempunyai hukum dan dia boleh melakukan apa sahaja daripada segi contohnya pergaulan bebas. Maksud ajaran sesat adalah sebagai ajaran yang didukung oleh ajaran Islam dan bukan Islam, yang ditentangannya oleh Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Dan ajaran sesat ni dia mempengaruhi ajaran yang sangat luas. Ajaran sesat ni telah wujud pada tahun 1950. Dia wujudnya, dia berada di Penang. Selepas itu, dia punya pergerakannya secara senyap-senyap tanpa mengetahui orang ramai. Kiranya dia bergerak secara senyap-senyap dan orang ramai tidak mengetahui tentang ajaran yang diajarkan pada ketika itu. Dan dibawa oleh penganut luar ataupun yang masih belajar yang masih belajar dalam negara. Dalam ajaran sesat mempunyai surah, iaitu surah Az-Zukhruf ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nukaidul lahu syaitanan fahuwalah qari. Okey, surah ni mengatakan tentang ajaran sesat, iaitu syaitan yang akan menyesatkan manusia kepada jalan yang benar. Hal ini kerana pada ketika itu mempunyai ajaran, iaitu perkara gaib yang boleh menyebabkan sesuatu ataupun seseorang umat Islam terpesong daripada ajaran agama yang benar. Ajaran yang paling popular yang ada pada ajaran agama sesat, iaitu ajaran taslim dan ajaran langit. Yang mengajar ajaran taslim ni adalah yang bernama Muhammad Syafi'i, iaitu digelar sebagai Kerajaan Matahari, dan ia membuat satu peraturan yang boleh membuat umrah ataupun ibadah di tempat ataupun di kampung itu sendiri. Dan dia mengatakan lagi bahawa gelaran berutusan Nabi dan membuat nikah batin tersendiri. Yang kedua pula iaitu Kerajaan Langit. Kerajaan Langit ni telah wujud pada tahun 2001 dan lokasinya berada di Besut, Terengganu. Pada tahun 2002 mencecah 2,000 orang yang menganut agama itu, sama ada luar negara maupun dalam negara. Ada kesan pada ajaran sesat ni, yang pertama, ibu bapa tidak beri didikan agama. Tidak diberi didikan agama ni contohnya macam dalam bab-bab ajaran Islam Contohnya dari segi aspek bab solat, bab bacaan Al-Quran, bab-bab bahagian akademik. Contohnya macam ilmu di sekolah ibu bapa perlulah menghantar anak-anaknya pergi sekolah agar sesuatu pelajaran tu yang ada pada anak-anak tu dapat diketahui dengan lebih mendalam. Yang kedua pula daripada kesannya iaitu
media sosial. Okey, media sosial ni banyak yang kita tahu. Dia kita dapat mengetahui lah tentang media masa. Contohnya daripada contoh aspek WhatsApp, Facebook, IG, semua itulah kan. Dia memberi maklumat lah kepada kita. Tapi kita jangan lupa juga media sosial ni banyak keburukan dan kebaikannya. Contohnya dalam kebaikannya kita perlulah mengenai contohnya lah, kalau kita tak tahu tentang agama, kita carilah sesuatu bab tentang agama, kita mempelajari ilmu tu agar kita tahu dengan lebih mendalam dan tidaklah ragu-ragu dengan kita melakukan perbuatan dalam ilmu Islam. Dan bagi masyarakat pula adalah yang pertama, perpaduan antara masyarakat gagal. Nak tahu gagal sebab apa? Dia gagal dari sebab macam pergaduhan ataupun pertelingkahan antara satu sama lain. Contohnya daripada segi bab agama lah. Contoh kita, setiap agama kita mempunyai idea masing-masing ataupun cadangan kan. Dalam satu cadangan tu, antara salah seorang tu perlu berinteraksi ataupun bercakap dan menerima idea masing-masing. Kadang-kadang kita ni idea lain-lain. So kalau orang beri idea satu ataupun dua pada kita, kita terima lah. Dan bila dia bagi idea pada kita, kita pun terima balik lah idea dia. Yang kedua, dari segi masyarakat iaitu berkenaan tentang agama. Okey, tentang agama ni kita boleh ambil contoh lah. Agama ajaran sesat dengan ajaran Islam ni berbeza. Kita dapat simpulkan sini daripada solat lah. Solat, okey, solat diorang dengan solat kita berbeza. Macam solat ajaran sesat ni, dia solatnya tidak betul, tidak ada rukun solat. Manakala ajaran Islam, dia mengikut rukun, tak ada laju dia tertib dengan penuh khusyuk lah orang kata. Tapi kalau ajaran sesat ni, dia tidak khusyuk. Untuk mengatasi daripada terjebak, sebelum kita melakukan sesuatu, kita fikir dahulu. Contohnya dalam perbuatan tu, kalau kita tahu hukum tu salah dan hukum tu betul, kita dapat asingkan fikiran kita. Okey, apa kalau kita buat yang baik dan apa keburukan kalau kita buat buruk. Kita dapat tahu kalau buat baik dapat pahala, buat jahat dapat dosa. Seperti yang tu, ajaran yang baik kita perlu ikut. Kalau ajaran salah tu jangan ikut lah, supaya kita punya ajaran agama Islam ni berjalan dengan lurus, tidak terpesong daripada mengikut ajaran yang budaya barat. Yang kedua pula caranya, iaitu kita tanya kepada orang pakar. Tanya kepada orang pakar ni contohnya macam kita bertanya kepada guru-guru ataupun bertanya kepada ustaz. Supaya apa? Supaya kita dapat ilmu pengetahuan tu dengan lebih jelas lah, tak salah. Sebab kalau kita tahu dengan orang yang lebih pakar, kita akan yakin bahawa cara penyampaian dia tu cara yang betul, tidak salah. Kalau kita bertanya kepada kawan kita lah, betul, tapi kemungkinan benda yang kita tanya tu tak pasti, dia akan menimbulkan keraguan. So kalau kita nak betul-betul yakin, kita tanya orang pakar. Kita tanyalah guru-guru ataupun ustaz ataupun ustazah. Yang kedua pula, langkah kepada masyarakat, menyalurkan sesuatu maklumat tu dengan maklumat yang sahih lah, yang betul. Contohnya kalau menyalurkan maklumat ni daripada segi penyaluran bab-bab agama lah. Kalau bab agama ni, kita jangan menyalurkan pada ajaran yang salah. Sebab kalau kita menyalurkan pada ajaran yang salah, orang lain akan ikut salah. So kat sini kita perlulah hantar maklumat yang betul agar orang lain mengikut kita dengan cara yang betul dan kita pun dapat pahala juga. Akhir sekali, kesimpulan yang saya dapat simpulkan, kita sebagai umat Islam haruslah mempelajari ilmu agama dengan lebih mendalam supaya kita tidak ditipu oleh ajaran ataupun budaya luar. Kerana sesuatu ataupun kita punya cara ataupun akhlak, kita dapat diikut daripada sebuah agama kita lah. Kalau agama kita baik, kita mengikut pada arah baik. Kalau agama kita terpesong, kita ikut terpesong lah. Jadi kat situ kita mestilah ikut pada yang baik.